Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Salam reformasi kepada semua rakan-rakan yang sempat bersama saya pada malam ini. Sebelum tu nak test suara. Okey. Ada gangguan tak saya punya sound? Ya, kita ada Khairul Azhar. Kita ada Cempaka Sari. Kita ada siapa ni yang baru masuk ni? Khair Johari. Khair Johari, betul eh? Salam Encik Wan daripada Nasi Muda. Terima kasih Nasi Muda. Suara okey kata Nasi Muda. Nasi Muda komen kata suara okey. Tidak ada bunyi ada bunyi cengkerik tak? Kadang-kadang ada bunyi cengkerik ya. Wan Nazmi. Ya betul eh. Wan Nazmi, salam reformasi bro lawan, tetap lawan dari Ipoh clear katanya. Terima kasih Wan Nazmi. Cempaka Sari, waalaikumsalam. Salam reformasi audio crystal clear. Okey, terima kasih. Kita ada juga Devilance Brandon. Okey, suara katanya. Macam DKK. Waalaikumsalam dalam salam reformasi. Anwar Yusof, salam reformasi. Zulkifli Malik, salam reformasi. Cik Wan lawan tak lawan katanya. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sempat juga bersama kita. Pada malam ini kita ada juga siapa tu? Tak ada bunyi cengkerik. Alhamdulillah. Itu Nasi Muda yang rajin ya bersama kita berkongsi di sini. Kita ada Nur Azlan Selebu, salam reformasi, suara clear katanya. Kin Niduran Anish, waalaikumsalam, suara clear. Zaid Yunus, okey cantik katanya. Okey, terima kasih banyak yang komen-komen. Nur Hasrul Bob Hasrul, lawan tak lawan. Assalamualaikum Cip. Cip Sajan. Nur Hasrul ni bekas tentera ya. Bekas tentera kata masih berkhidmat, saya tahu. Apa pun terima kasih kepada Bob. Nama-namanya sewaktu dalam perkhidmatan saya panggil dia Bob. Ahmad Rajadin, salam reformasi dari Sandakan. Terima kasih. Dian Ibrahim, salam reformasi. Nilai Negeri Sembilan clear katanya. Orang Negeri Sembilan ya. Nizam Kampung Tok Bisan, Sungai Siput clear. Saslina Alwi, assalamualaikum. Cik Wan, salam dari kami di Pertang, Simpang Pertang. Ni orang kampung Den ni. Salah seorang pengunjung setia kita. Terima kasih kepada Saslina Alwi. Sampaikan salam kepada rakan-rakan di Simpang Pertang, Jelebu, Negeri Sembilan. Rajani Said, assalamualaikum Cik Wan. Petrol naik lagi, RON 95 naik 5 sen. Apa kejadahnya katanya. Nampak macam mana kan? Rahim Pudin Mak Syarif, salam reformasi. Zulfi Zakaria, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zulfi Zakaria ya. Kita ada Kamarul Hatta, lawan Galing, suara clear. Terima kasih kepada Bung Hatta kita yang sempat bersama kita pada malam ini. Apit Apache Hunter, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Ahmad Sabri Ismail, Bangi cantik. Orang Bangi. Apit Apache dari Perlis ya. Okey, Zulkifli Marang, Bukit Setongkol clear. Wow, orang Bukit Setongkol. Dekat dengan Bung Hatta lah ni ya. Don Hasrul Bob, pencen dah cik. Okey ya, Bob dah pencen. Selamat berpencen kepada rakan-rakan kita, sama ada warga pasukan keselamatan daripada polis atau tentera yang baru bersara ya daripada perkhidmatan, yang akan bersara. Jadi kita mengucapkan selamat bersara lah ya. Mungkin ada yang bersara dalam perkhidmatan 21 tahun dalam tentera, sekarang 21 tahun boleh pencen. Kalau nak sambung sampai 25 ya, mungkin 26, 27, 28 ya. Tak apalah untuk perkhidmatan ya. Kalau kita memberikan perkhidmatan yang baik, boleh kita sambung perkhidmatan. Kalau kita rasa kita dah tak mampu lagi ya, kita ambil pilihan untuk bersara ya. Jangan jadi macam Muhyiddin ya. Tak mampu, sakit pun tetap juga nak jadi Perdana Menteri walaupun terbukti tidak ada sokongan, tapi masih lagi nak pertahankan jawatan, masih lagi nak makan gaji, masih lagi nak gunakan duit rakyat untuk bayar gaji, allowance dan sebagainya. Sedangkan kelayakan sebagai seorang menteri itu tidak ada lagi pada beliau ya. Dan dari segi demokrasinya, memanglah Perdana Menteri kita ini tidak sepatutnya berada di Putrajaya. Tapi nak macam mana? Manusia bukannya semua sama ya. Ada manusia yang sanggup menerima gaji dan allowance-nya yang tidak diberkati, yang tidak berkat ya, yang dan rakyat merasa setiap hari merungut, memaki hamun ya kepada Perdana Menteri.
mendesak supaya letak jawatan dan sebagainya, tapi dia buat pekak saja kan. Tapi nak buat macam mana? Begitulah, kita rakyat Marhan, kita hanya cuma boleh mengeluarkan pandangan, pendapat kita, dan kita juga boleh merayu, terutamanya ke bawah duli tuanku, agar tengok-tengok sedikit ya, tentang Perdana Menteri kita ni. Okey. Zulkifli marang, minyak naik, anak rimau tak mengaum sekarang ni katanya. Omar Muhammad Aris, salam rahmasi dari Seremban. Terima kasih orang Seremban. Nur Nilam, Assalamualaikum Cik Din, katanya. Waalaikumsalam. Bung Ben Anglai, salam rahmasi dari Lebaran Sandakan. Okey, selamat datang kepada orang Sandakan. Lagi ada kawan-kawan saya tak sempat saya baca, saya minta maaf lah ni ya, laju kat skrin ni. Kita ada siapa lagi ni? Saya Omar Aris di Berserban ya. Okey, Kamal Harun, kita juga ada Kamal Harun. Harap layan internet malam ni okey lah ya. Boleh kita sembang-sembang. Amran Solehan ya. Kita ada Amran Solehan, Zamri Arifin juga, lawan bosku katanya ya. Zamri Arifin, kita ada Anwar Yusof, kembalikan Rafizi yang PH hilangkan ya. Rosli Lobawi, kita ada okey okey. Bagi rakan-rakan yang share live saya ni, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kawan-kawan yang share. InsyaAllah kita akan upload kepada YouTube ya, bagi rakan-rakan yang tak sempat untuk bersama kita pada tengah malam ini. Mungkin ada tugas ataupun ada perkara-perkara lain yang tak sempat untuk bersama kita, boleh menontonnya melalui YouTube. InsyaAllah kita akan sharekan melalui YouTube. Jadi rakan-rakan yang belum lagi subscribe YouTube saya, Fauzdin Channel, ya. Jadi saya minta kerjasama lah untuk subscribe, supaya kadang-kadang ada live yang tak sempat untuk kita kongsikan, boleh juga ditonton melalui YouTube. Okey, Hadi Lija tetap PKR katanya. Samsudin Ahmad, kita ada Yusuf Sabirin, salam dari Kelantan, Pulau Kemenangan, pihak yang nak lagi ke Atuk Saka. Hadi Lijan. Okey, kita masih lagi bicara tentang atuk ni ya. Kenapa kita masih suka berbicara tentang atuk? Kita juga ada Salwin Saad, Amran Solehan, Omar Muhammad Aris, Kamal Harun Hunter, kita ada Azim MH, Zuhdi Abdul Rahman ya. Rahim Pudin, Mak Syarif, Said Mustafa, Ahmad Sabri, selain daripada Bob kita tadi ya, Bob Hasrul, kita ada Muhammad Jeffrey, Kamarul Roslan, Zulkifli Marang ya. Jani Said, itu dia di antara yang sempat kita bacakan. Okey, kita nak balik kepada tajuk kita lah, sebab saya tak sempat nak baca semua ni. Mana yang tak sempat saya baca, saya minta maaf ya. Okey, kita nak cerita tentang baru-baru ini kita dapat maklumat dan juga kita dapat tahu beberapa rakan-rakan, bahkan ada kabarnya 2-3 adun daripada rakan sekutu kita yang mengambil keputusan untuk menyertai Parti Keadilan Rakyat ya, walaupun tidak diviralkan, untuk menjaga sensitiviti ya, sebab kita sesama dalam PH ni, kita cuma ada keadilan, kita ada DAP dan juga kita ada amanah ya, selain daripada rakan sekutu kita seperti warisan yang kita sebagai rakan sewaktu PRU 14 yang lalu. Dan di antara rakan-rakan kita ini ada yang khabarnya, termasuk juga beberapa adun, terutamanya daripada Parti Amanah, yang difahamkan telah pun mengisi borang untuk menyertai Parti Keadilan, cuma tidak diviralkan untuk menjaga sensitiviti dan sebagainya. Tapi saya percaya bahawa tindakan mereka itu telah pun dirujuk kepada parti masing-masing, mendengar pandangan dan juga nasihat, dan juga mereka menyatakan alasan mengapa mereka keluar daripada partinya dan menyertai Parti Keadilan. Ya, sebenarnya daripada Partai Rakyat dulu kita ada satu sikap ataupun satu persefahaman bahawa mana-mana parti pun ya, sebolehnya tidak boleh keluar dari parti dan menyertai parti rakan yang lain ya. Contohnya kalau kita duduk dalam PAS ya, kita bersama dengan PAS,
kita bersama dengan DAP, keadilan ketika itu tidak berlaku, di mana keadilan, ahli parti keadilan keluar dan menyertai parti PAS. Begitu juga orang ahli PAS ketika itu keluar menyertai parti keadilan. Di peringkat bawahan mungkin berlaku, di mana beberapa nama penyokong bawahan mungkin tidak dikenali, tetapi di peringkat pimpinan, apatah lagi adun dan sebagainya, sesuatu dalam Perkhidmatan Rakyat, saya rasa tidak berlaku ketika itu. Tetapi bila kita dalam Parti Harapan ni, saya lihat ada sedikit kemajuan dari segi pemahaman kita, pendekatan politik dan juga sikap kita di dalam gabungan Perkhidmatan Harapan. Di mana terdapatnya ahli dan juga pemegang-pemegang jawatan, sama ada di peringkat kawasan, cabang, ataupun peringkat bahagian, atau peringkat adun sendiri, yang telah pun mengambil keputusan kadang-kadang keluar dari parti mereka dan menjadi parti rakan sendiri. Pada saya, perkembangan ini baik sebenarnya, dalam keadaan sekarang ini, dalam keadaan arus politik yang semakin lama semakin berkembang, di dalam tahap pemikiran politik kita agak lebih terbuka dan tidak lagi jumud, di mana parti kita ini mesti pegang ahli kita, tak boleh pergi ke mana-mana. Itu satu pandangan yang saya rasakan sekarang ini perlu diubah. Satu pandangan yang agak jumud, di mana kita nak mengkongkong ahli kita. Sepatutnya kita memberikan mereka pilihan dan kita harus galakkan sekiranya mereka keluar itu menyertai parti rakan gabungan kita. Kecuali kalau mereka keluar itu menyertai parti rakan, parti lawan kita atau parti musuh kita. Tetapi kalau dia keluar menyertai parti rakan kita sendiri, saya rasa kita cuma kekurangan dari segi jumlah ahli parti, tetapi dari segi kekuatan, pengaruh atas nama Perkhidmatan Harapan itu tidak menjejaskan. Malahan ianya mungkin akan memberi keuntungan kepada individu yang keluar ini supaya dia tidak merosakkan partinya yang asal. Kalau contohnya, kalau dia berada dalam parti keadilan, seorang ahli parti keadilan, tetapi tidak bersetuju dengan beberapa pendekatan ataupun dengan cara sikap pimpinan keadilan itu, yang merasakan beliau tidak lagi merasakan sesuai dirinya berada dalam parti keadilan. Mungkin beliau dah gunakan berbagai kaedah, memberikan pandangan, kritikan dan sebagainya, tetapi masih lagi tidak boleh seperti mana yang beliau mahukan, dan beliau tidak lagi mampu bertahan berada dalam parti keadilan contohnya. Akhirnya beliau keluar dengan cara yang baik, dan menyertai parti DAP ataupun parti Amanah. Ini adalah rakan kita di dalam Perkhidmatan Harapan. Bagi saya tidak ada masalah. Kalau tidak dibenarkan dan beliau masih lagi kekal dalam parti keadilan, kemungkinan beliau akan menimbulkan masalah kepada parti, kepada parti keadilan itu sendiri, di mana beliau akan terus bercakap, tidak mendengar lagi suara majoriti, tidak mendengar lagi pandangan pimpinan, keputusan pimpinan. Beliau terus bercakap dan menghasut rakan-rakan yang lain, untuk memburukkan pimpinan-pimpinan di dalam partinya sendiri, kerana beliau tidak boleh disekat, ataupun disekat untuk menyertai parti yang lain. Kalau tidak, beliau akan mengambil keputusan untuk menyertai parti pihak musuh. Ini lagi bahayalah, lagi mendatangkan keburukan kepada kita. Maka lebih baiklah dibenarkan ataupun diizinkan mana-mana ahli parti yang merasakan bahawa pendekatan yang dilakukan oleh parti tidak lagi sesuai dengan dirinya, tidak lagi sesuai dengan prinsip atau perjuangannya, maka eloklah berhijrah ke mana parti yang beliau rasakan bertepatan dengan cita rasanya atau perjuangannya, asalkan tidak berada di dalam parti pihak lawan. Sepatutnya ini yang kita lalukan, berbanding seperti mana yang saya sebut tadi, berbanding daripada kekal dalam parti tetapi menghuru-harakan parti ataupun menghasut rakan-rakan parti untuk membenci pimpinan-pimpinan di dalam parti itu sendiri. Lebih baik keluar daripada parti dan menyertai parti sekutu.
ya, yang dirasakan sesuai dengan jiwanya. Ini yang saya rasakan sepatutnya perubahan politik sekarang ini membenarkan, ya, perkara ini berlaku agar setiap parti akan merasakan bahawa cadangan, pandangan mana-mana ahli parti itu adalah penting. Ya. Kalau mereka sayangkan ahli mereka, penyokong-penyokong mereka, atau mereka tidak mahu kehilangan ramai daripada penyokong, maka mereka haruslah mendengar suara-suara di peringkat akar umbi. Ya, sekiranya mereka tidak mahu mendengar atau mereka merasakan mereka seorang pemimpin yang bijak, pandangan mereka saja yang betul, maka ahli-ahli ini akan mengambil keputusan, ya, untuk bersama dengan parti-parti lain, ya, asalkan perjuangan sama, iaitu menentang pihak musuh, ya. Tapi kalau dia keluar menyertai parti UMNO, jadi ini bukan kerana prinsip dan perjuangan. Saya rasa mungkin ada kepentingan lain, kepentingan tertentu. Tetapi kalau daripada parti PKR masuk parti Amanah, atau daripada PKR masuk parti DAP, mungkin tidak ada kepentingan, ya. Penyertaannya itu mungkin tidak kerana kepentingan diri, tetapi mungkin atas prinsip perjuangan yang dirasakan sesuai untuk dia berhijrah keluar. Jadi inilah yang berlaku sekarang ini, ya. Di mana ramai saya dengar daripada rakan-rakan saya sendiri, terutamanya daripada parti Amanah, ya, yang menyuarakan bahawa mereka rasa berada dalam sebuah parti yang mereka rasakan tidak lagi seperti mendengar, ya, kata-kata di peringkat akar umbi, ya. Mana mungkin, kata mereka, pimpinan tidak melihat sendiri suasana suara daripada akar umbi, ya, terutamanya dalam isu menolak Mahathir Mohamad untuk bersama kita dalam Pakatan Harapan, ya. Semua orang tahu, bahkan seteruk-teruk UMNO itu sendiri pun, ya, UMNO menolak Mahathir Mohamad. Cuma Mahathir Mohamad ni dia perasan sikit, ya. Macam baru-baru ini dia keluar kenyataan beliau masih sayang kepada UMNO, ya, tetapi kalau beliau nak sertai UMNO, ada syarat-syarat tertentu untuk beliau menyertai UMNO. Ini dikeluar daripada Mahathir Mohamad sendiri, ya. Beliau kata beliau masih sayang kepada UMNO, tetapi kalau beliau nak sertai UMNO, adalah syarat-syarat yang tertentu yang beliau tetapkan, ya. Jadi ini mendapat bantahan kecaman daripada pimpinan UMNO, kecaman daripada UMNO sendiri. Kerana Mahathir Mohamad ini dibarat seperti orang yang perasan lah, ya. UMNO tak offer pun, UMNO tak tawar pun Mahathir Mohamad untuk kembali ke dalam UMNO, ya. Tiba-tiba Mahathir kata, saya masih sayangkan UMNO, dan kalau saya nak masuk UMNO, ada syarat-syarat tertentu untuk saya masuk UMNO. Ya, ini apa masalah? Ya. Maksudnya, Mahathir ini masih perasan bahawa beliau seorang pemimpin yang hebat, UMNO masih memerlukan beliau. Sedangkan UMNO sendiri menolak secara mutlaknya, ya. Tidak ada dalam UMNO khilaf atau mazhab-mazhab di kalangan UMNO yang menolak Mahathir. Semuanya tolak, ya. Dia tidak seperti dalam isu bekerjasama dengan Mahathir, kerjasama dengan Anwar Ibrahim. Untuk bekerjasama dengan Anwar Ibrahim, bekerjasama dengan DAP ni, UMNO terdapat berbanyak-banyak pendapat, ya, khilaf atau mazhabnya. Ada satu kumpulan yang boleh terima Anwar, ya, boleh bekerjasama dengan Anwar Ibrahim. Ini dalam UMNO. Ada satu kumpulan lagi boleh terima Anwar dengan syarat tanpa DAP. Ya, ada lagi satu kumpulan boleh terima Anwar dan juga DAP. Dan satu kumpulan lagi no Anwar, no DAP. Jadi banyak pandangan di dalam UMNO, ya, dalam isu berkaitan dengan kerjasama dengan Anwar Ibrahim. Tetapi bila melibatkan Mahathir Mohamad, tidak ada khilaf. Kita tak dengar lagi mana-mana dalam UMNO yang kata kita alu-alukan kehadiran Mahathir Mohamad ini. Tak ada, ya. Semua kecam, semua mengutuk. Tak ada mazhab ijma' ijma' dalam UMNO menolak Mahathir Mohamad. Kalau UMNO itu sendiri membuat keputusan terlalu benci, ya, kepada Mahathir Mohamad, mana mungkin ada parti dalam Pakatan Harapan yang masih lagi menganggap Mahathir Mohamad ini seorang tokoh yang hebat, yang suci, ya, seorang tokoh yang tidak ada lagi orang lain boleh tanding kehebatannya, ya. Siapa, ya, di kalangan selain daripada rakan kita dalam Pakatan Harapan
yang percaya kepada Mahathir Mohamad. Tak ada. Musuhnya sendiri tentu tidak percaya. Ya, kumpulan Muhyiddin Yassin di antara orang yang mengangkat Mahathir. Ya. Bahkan ahli-ahli parlimen sendiri yang dibawa oleh Mahathir dulu. Sewaktu kita jadi kerajaan, Mahathir bawa berapa ramai ahli parlimen UMNO untuk bersama dengan kerajaan PH. Orang-orang yang dibawa oleh Mahathir ini adalah orang yang sekarang ini khianat Mahathir dan mengutuk Mahathir. Ya? Mengutuk Mahathir. Sebab itu saya katakan, sebab tu kita jadi kerajaan dulu. Suatu Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Sewaktu Mahathir menjadi Perdana Menteri, Mahathir bawa orang UMNO punya ramai belas-belas orang UMNO, termasuk yang ada kes satu NDP, contohnya seperti bekas Puteri UMNO di Melaka, ya, yang disebut ada kes menerima wang daripada satu NDP. Orang ini dibawa oleh Mahathir masuk dalam kerajaan PH. Termasuk juga saudara Mustafa Mohamad, ya, Jeli, dibawa oleh Mahathir Mohamad masuk dalam kerajaan PH. Ketika itu tidak ada pimpinan kita sama ada keadilan yang lantang bersuara, ya, menentang tindakan Mahathir bawa orang UMNO masuk dalam kerajaan PH. Ya, tak ada siapa kata, oh kenapa Mahathir nak cari orang UMNO, tak ada. Tetapi bila kita dah jatuh, bila Anwar nak dapatkan sokongan untuk mengembalikan kesemula mandat rakyat, ada pimpinan PH yang kata, oh kenapa Anwar nak cari orang UMNO, kenapa Anwar nak bekerjasama dengan UMNO, kenapa Anwar nak berbaik-baik dengan UMNO, kenapa Anwar tak mau terima Mahathir. Ini suara-suara yang timbul kalau dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Tetapi kalau dilakukan oleh Mahathir, tak ada siapa yang nak tegur, tak ada siapa yang nak kata Mahathir ini nak bersama dengan UMNO, ya. Sedangkan fakta jelas menunjukkan yang betul-betul tarik UMNO ke dalam PH itu, dalam kerajaan PH, adalah Mahathir Mohamad. Ya? Satu kita jadi kerajaan, Parti Keadilan khususnya, tidak ada seorang pun, ya, di dalam UMNO yang kita tarik masuk di dalam kerajaan PH. Ya? Walaupun ketika itu keadilan sebahagian daripada PH, ya, Presiden Keadilan adalah timbalan Perdana Menteri, tetapi tidak kita gunakan kuasa ini untuk membawa ataupun membeli ahli-ahli UMNO untuk memperkuatkan Parti Keadilan di dalam kerajaan. Tetapi ini dilakukan oleh Mahathir Mohamad sebab Mahathir sedar bahawa dengan hanya 12 kerusi parlimen bersatu ketika itu, ketika beliau menjadi Perdana Menteri, ya, agak sukar untuk beliau menghalang kemarahan Anwar Ibrahim. Kerana dalam kerajaan PH bersatu terlalu kecil kerusinya, ya, ahli parlimennya terlalu sedikit. Jadi bagaimana mungkin untuk menghalang kemarahan Anwar Ibrahim? Bagaimana cara nak memperbanyakkan, ya, ahli parlimen bersatu di dalam kerajaan PH selain daripada membawa beberapa orang ahli-ahli UMNO, ya, tarik ke dalam Pakatan Harapan, masuk bersatu, ya. Nak cari yang bersih, tak. Mahathir cari siapa? Ya, Puteri UMNO yang disebut ada terlibat dalam skandal satu NDP, Mustafa Mohamad, ya, di antara yang ditarik bawa masuk. Ya. Ini berbeza dengan pendekatan Anwar Ibrahim apabila nak cari sokongan di kalangan ahli UMNO. Ya. Anwar tidak mengumpan, ya, ataupun menawar apa jawatan kepada mereka. Sesiapa yang percaya kepada beliau untuk menjadi Perdana Menteri, ayuh berikan sokongan. Ya, tidak ada tawaran dan sebagainya. Ini berbeza dengan Mahathir Mohamad. Ya, orang yang terang-terang disebut, ya, ada kes-kes yang tertentu, bahkan setiausaha politiknya sendiri pun, ya, bukan ahli parlimen lagi, setiausaha politiknya yang berada dalam pejabat Perdana Menteri, Zahid Ma'arif, ya, ada kes, tapi ditarik oleh Mahathir menjadi setiausaha politiknya. Maka terselamatlah Zahid Ma'arif di era kerajaan PH. Ya, sebab itu kita tak pelik kalau Zahid Ma'arif ini kerjanya menyalak maki hamun Anwar. Ya, sebab dia tahu kalau Mahathir jatuh, Anwar naik, maka Zahid Ma'arif akan menerima nasib yang tidak baik. Ya, kerana beliau ada kes dan terlibat dalam isu penyelewengan berkaitan dengan Isa Samad selaku pengerusi Felda. Ya, datang daripada mulutnya sendiri
Beliau membantu Izzah Samad, beliau bawa wang tunai dalam beg diberikan kepada Izzah Samad, tetapi Izzah Samad menjadi bangsa yang disabitkan di mahkamah, tetapi Zaid Ma'arif tidak dikenakan apa-apa kecuali menjadi saksi pihak pendakwaan. Kerana apa? Kerana beliau berada ketika itu sebagai setiausaha politik kepada Mahathir Mohamad. Siapa kata Mahathir Mohamad bersih? Ada pimpinan kata, Mahathir Mohamad tidak ada rasuah, Mahathir Mohamad ini seorang pemimpin yang tidak ada kes. Semua tahu. Setiausaha politiknya pun terpalit dengan skandal. Itu tak payah baca lagi zaman-zaman dia merintah 20 tahun, 22 tahun anaknya dengan isu perkapalan dan sebagainya. Ya. Jadi ini di antara igawan buruk yang Mahathir amat takut sekiranya Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Ya. Apabila Mahathir sudah takut, sudah pastilah macam-macamnya seperti Zaid Ma'arif, Khairuddin Abu Hassan, ramai lagi pengampu-pengampunya yang selama ini bergantung dengan Mahathir. Sudah pastinya mereka juga amat takut sekiranya Anwar menjadi Perdana Menteri. Sebab itulah di antara rakan-rakan kita di dalam parti yang tahu akan isu ini, yang tahu akan perkara-perkara ini, menjadi pelik dan juga hairan mengapa ada pimpinan mereka yang mempertahankan Mahathir Mohamad. Ya, sampai bercakap dalam forum di TV, dalam convention, dalam wawancara, masih lagi menceritakan kehebatan, keagungan Mahathir Mohamad ini. Sampai ada pimpinan yang kata, sebab Mahathir lah Anwar dibebaskan. Sebab Mahathir lah Anwar ini diberikan pengampunan keluar, diberikan pengampunan, bebaskan dia dari penjara. Diungkit-ungkit kembali. Bukan Mahathir yang ungkit. Beberapa pimpinan dalam parti Pakatan Harapan yang nak mengampu Mahathir ini, nak mempertahankan Mahathir ini sehingga sanggup memperlekehkan Anwar Ibrahim dengan mengatakan bahawa dengan hanya kerana Mahathir lah maka Anwar dapat dibebaskan dalam penjara. Apakah kita tidak tahu? Apakah mereka tidak tahu bahawa kalau Mahathir tidak memproses pengampunan diraja, Anwar hanya ketika itu ada 1 bulan, 2 bulan saja untuk dibebaskan. Ya, penyokong Anwar Ibrahim boleh tunggu Anwar berbelas-belas tahun dalam penjara, sekadar nak tunggu 1 bulan, 2 bulan tidak ada masalah untuk kita tunggu Anwar bebas. Kalau tidak diberi pengampunan sekalipun, Anwar dalam sebulan 2 bulan saja lagi masa itu akan dibebaskan. Ya, tetapi ini janji manifesto. Ya, ini janji manifesto yang kita hebahkan kepada rakyat bahawa sekiranya Pakatan Harapan memerintah, selain daripada kita nak angkat Mahathir menjadi Perdana Menteri, kita berjanji untuk memberikan pembebasan dan kita berjanji untuk mengemukakan proses pengampunan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini janji kita kepada rakyat. Bukan ada kaitan dengan Mahathir. Ya. Kebetulan dia Perdana Menteri memainkan peranan dalam proses ini. Ya. Kalau ini nak diungkit Mahathir, kerana Mahathir maka Anwar bebas, sepatutnya kita kena ingat bahawa Mahathir ada kuasa dalam proses itu untuk membebaskan Anwar kerana jawatannya sebagai Perdana Menteri. Tanya dia balik, jawatan Perdana Menteri itu siapa yang berikan kalau bukan Majlis Presiden Pakatan Harapan. Ya. Pakatan Harapan menang jadi kerajaan atas sokongan daripada mandat rakyat. Apabila kita menang, maka kita tunaikan janji kita angkat Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri. Oleh kerana dia Perdana Menteri, dia suka ataupun tidak suka, dia terpaksa laksanakan janji, iaitu untuk membebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu yang sebenarnya. Itu yang sebenarnya. Sebab itu, dalam proses itu pun kita lihat tertangguh-tangguh. Lambat proses itu berjalan. Kerana hatinya, Mahathir Mohamad ini, hatinya tidak suci. Hatinya tidak ikhlas pun untuk nak bebaskan Anwar Ibrahim ini. Tetapi terpaksa ketika itu kita baru jadi kerajaan, mau tak mau, suka tak suka, dan kita beri tekanan ketika itu. Maka Mahathir mau tak mau terpaksa laksanakan proses itu. Dan Anwar dibebaskan. Ya. Itu pun di atas perkenan ke bawah Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong ketika itu. Ya, Sultan Kelantan. Tak perlulah kita nak pertahankan Mahathir sehingga kita kata kerana Mahathir lah maka Anwar dibebaskan. Ya, sampai kita lupa bahawa kerana Anwar lah Mahathir menjadi Perdana Menteri. Kita masih ingat ketika itu Parti Amanah dah pun sign setuju untuk
mengangkat Mahathir Perdana Menteri. DAP pun setuju. Parti yang paling akhir tanda tangan untuk bersetuju menerima Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri kalau kita menang adalah Parti Keadilan. Sebab apa Parti Keadilan lambat? Berulang kali bermesyuarat, mendapat tentangan, kritikan dan sebagainya, dan berulang kali mendengar pandangan dan juga bawa pandangan ini kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu di dalam penjara. Sebab itulah berulang-ulang Mahathir datang bertemu Anwar di mahkamah. Ya, kita boleh sebutlah, ya, Mahathir melutut berjumpa Anwar di mahkamah untuk angkat beliau sebagai Perdana Menteri. Ya, ketika itu kalau keadilan tidak menyokong, maka Mahathir tidak menjadi Perdana Menteri. Kalau Anwar tidak menyokong, kalau Anwar tidak sanggup melupakan kisah-kisah, ya, kezalimannya, Fir'aunnya, ya, Mahathir Mohamad ini, maka Mahathir tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Ya, sebab itu jangan nak kita main ungkit-ungkit. Kerana main ungkit nanti Mahathir ni, ya, kita anggap sebagai pencacai saja dalam PH. Tidak ada siapa pun yang ingin orang tua ni. Kebetulan dia berada dalam PH. Ya. Suatu kita diambang kemenangan. Ya. Kita masih ingat. Suatu beliau belum sertai Pakatan Harapan, beliau cuba untuk tunjukkan kekuatannya secara individu. Ya, bergerak secara individu untuk melawan Najib. Beliau tubuhkan deklarasi rakyat. Apa sambutan deklarasi rakyat di bawah Mahathir ketika itu? Tidak ada sambutan. Sebab Pakatan Harapan tidak mendukung deklarasi rakyat ketika itu. Ya, dia hanya dilaksanakan oleh Mahathir Mohamad, Zahid Ma'arif, ya. Ada 2-3 orang lagi lah yang secara individu dalam Pakatan Harapan. Mahfuz di antaranya yang bersama deklarasi rakyat atas kapasiti individu, bukan atas nama Pakatan Harapan. Ya, berjalan berkempen, tapi apa hasil? Tidak ada hasil. Sebab Mahathir berjalan atas dirinya, membawa nama dirinya sendiri. Berarti beliau tidak mendapat pengaruh pun. Deklarasi rakyat gagal, malah ditertawakan oleh Najib Razak ketika itu sebagai kerajaan. Diperlekehkan deklarasi rakyat ini. Sehingga kan terdapat laporan mengatakan beberapa orang yang tantangan itu pun digunakan komputer, kaedah komputer penipuan. Yang dikatakan 1 juta tantangan, bukan 1 juta pun. Ya, diperlekehkan dan sedikit pun Najib tidak tergugat dengan deklarasi rakyat yang dibawa oleh Mahathir Mohamad. Oleh kerana beliau sedar bahawa beliau gagal, ya, untuk menggerakkan semangat rakyat untuk menumbangkan Najib, maka Mahathir tidak ada pilihan, terpaksa menyubuhkan parti dan menyertai Pakatan Harapan. Tumpang Pakatan Harapan untuk mendapatkan sokongan majoriti rakyat. Kerana atas namanya sendiri, memang Mahathir tidak ada sokongan. Bahkan di Kedah pun, di negerinya sendiri pun, Mahathir tidak mendapat sokongan. Sebab apa? Sebab rakyat melihat bahawa perjuangan Mahathir ini adalah perjuangan peribadi. Ya, bukan kepentingan rakyat, bukan kepentingan negara. Jauh sekali untuk kepentingan agama. Tetapi Mahathir Mohamad ini berjuang atas kepentingan peribadi, ya, kerana beliau bencikan manusia bernama Najib Razak ketika itu. Sebab itu deklarasi rakyat hanya fokus untuk menurunkan Najib Tun Razak sebagai Perdana Menteri. Sepanjang memorandum deklarasi itu telah dilihat tidak ada, ya, untuk menjatuh kerajaan Barisan Nasional. Yang ada apa dia? Untuk mendukar Perdana Menteri Najib Razak. Bermakna Mahathir masih lagi mahu UMNO Barisan Nasional menjadi kerajaan, tetapi Najib yang mahu ditukar oleh Mahathir Mohamad. Sebab apa Najib? Sebab dia ada masalah peribadi dengan Najib. Ya, bukan kerana masalah satu NDB, skandal satu NDB dan sebagainya. Ya, itu tak timbul pada awalnya. Masalah peribadi dengan Najib, pasal Najib tidak ikut apa yang dikenakinya. Seperti mana beliau menaikkan Pak Allah dulu pun. Ya, beliau menaikkan Pak Allah supaya Pak Allah ikut cakapnya. Ya, bila Pak Allah tidak bersetuju dengan beberapa cadangan yang termasuk Jambatan Bangkok di Singapura, masa itu Mahathir menjalankan kempen untuk jatuhkan Pak Allah. Apa salah Pak Allah? Memang Pak Allah banyak kelemahan. Ya, memang Pak Allah banyak kelemahan. Suka tidur di antara satu kegemaran Pak Allah. Ya, tapi setidak-tidaknya kalau dia tidur pun kurang-kurangnya dia tidak mencuri. Orang tidur ni dia tak ada masa nak mencuri.
Tapi banyak masa tidak digunakan untuk bekerja, membangunkan negara. Ini antara kelebihannya. Dan orang tidur ini kadang-kadang dia ambil kesempatan ada orang lain untuk mengaut keuntungan. Ketika itu dalam isu Pak Lah popular dengan isu budak tingkat 4. Menantunya yang merosakkan nama Pak Lah. Jadi bila terlalu banyak tidur, menantu pun buat kerja. Ini yang di antara imej yang dipamerkan di zaman Pak Lah. Tapi Mahathir menentang Pak Lah bukan kerana isu ini. Bukan kerana isu Pak Lah kuat tidur. Mahathir tidak ada masalah Perdana Menteri kuat tidur. Masalah bagi Mahathir adalah Perdana Menteri yang tidak mahu ikutnya. Ya? Beliau yang pegang remote. Beliau angkat Pak Lah. Beliau ingat Pak Lah akan ikut cakap dia. Walaupun Pak Lah ni kuat tidur, tapi Pak Lah ni tak mau dengar cakap orang tua ni. Sebab itulah Mahathir menjalankan kempen untuk menurunkan Pak Lah. Dan beliau percaya dengan mengangkat Najib, Najib akan terhutang budi kepada dirinya, kepada Mahathir. Ya, di antara orang yang menyokong kuat supaya mengangkat Najib sebagai pengganti kepada Pak Lah. Jadi Mahathir ingat bila dia sokong kuat Najib, Najib akan terhutang budi kepadanya dan Najib akan ikut segala kata-katanya. Tapi ini kesilapan Mahathir. Ya, beliau sangkakan di dalam UMNO ataupun di dalam negara kita khususnya, ya, orang jahat ini tak ramai. Disangkakan dia seorang je yang jahat. Ya. Jadi bila dia jahat, dia ingat dia lah di antara penjahat yang paling bijak di dalam Malaysia. Tetapi dia berdepan dengan satu lagi orang yang juga kalau tak sejahat dia pun, ya, tetapi seorang yang lebih pintar, yang boleh membaca, ya, apa kehendak Mahathir Mohamad. Maka Najib menjadi menteri, Najib juga tidak menghiraukan kata-kata Mahathir Mohamad. Kerana Najib juga ada agenda, Najib juga ada kepentingan. Ya, buat apa Najib nak jaga kepentingan Mahathir dan anak beranaknya, sedangkan Najib juga ada anak, bini dan juga rakan-rakannya yang perlu dijaga. Ya, sebab itu mereka tak pedulikan, ya, kehendak Mahathir. Dan ketika itulah, ya, Mahathir mulalah bercakap, ya, untuk menurunkan Najib Tun Razak. Ini perangai Mahathir. Berjuang tidak pernah untuk kepentingan negara, tidak pernah untuk kepentingan rakyat, jauh sekali untuk kepentingan agama. Musuh bagi beliau adalah musuh peribadi, ya, mana-mana pimpinan. Dan perangai Mahathir ini, kalau aku tak suka dengan A, dia akan sebut kepada semua rakyat Malaysia atau seluruh ahli partinya agar membenci A ini. Ya. Musuh bagi beliau hendaklah musuh bagi kamu semua. Ini prinsip Mahathir Mohamad. Ya. Kalau dia suka pada seseorang itu, dia nak orang lain pun suka. Seperti mana beliau suka. Kalau dia benci seseorang itu, dia nak semua penyokongnya benci kepada orang itu. Dia akan bawa agenda peribadi ini, menghasut semua orang untuk berperangai seperti dia. Ini perangai Mahathir Mohamad. Ya. Sebab itu kita kena ingat, kalau kita bawa Mahathir Mohamad ini masuk dalam Pakatan Harapan, adakah dia memperkuatkan Pakatan Harapan atau memecah belahkan Pakatan Harapan? Sekarang ni kalau kita lihat, belum masuk pun di dalam Pakatan Harapan, Pakatan Harapan dah macam-macam. Ya, kita lihat seperti tidak lagi seperti dulu. Ya, macam-macam fahaman, ya, macam-macam cadangan, tidak lagi seia sekata, ya, tidak lagi menampakkan kerjasama dan juga semangat setiakawan yang hebat. Ya, kerana Mahathir ini belum masuk lagi dalam Pakatan Harapan. Tapi kita dah nampak riak-riak ini. Beberapa pimpinan di dalam Pakatan Harapan kadang-kadang terpaksa lupakan siapa dia sebenarnya, yang sangat susah senang bertahun-tahun bersamanya, sampai lupa kepada orang-orang ini. Kenapa? Nak mengangkat Mahathir Mohamad. Ya? Kita perlukan Mahathir. Kita menang dulu pun kerana Mahathir. Walaupun Mahathir ini tak banyak pengaruh, tapi ada kesan kepada kemenangan kita. Ini hujah-hujah mereka. Ya? Yang menjatuhkan kerajaan ini bukan Mahathir. Yang menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan ini adalah Muhyiddin. Yang menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan ini adalah Azmin. Ya, bukan Mahathir. Ini di antara hujah yang cuba ditanamkan di semangat ahli-ahli mereka, ahli parti mereka dan juga para penyokong mereka. Ya, kalau ahli parti mereka yang tidak mengikuti perkembangan mungkin terpedaya dengan hujah ini. Kerana Mahathir pandai berpura-pura. Ya, memang dia tidak bersama dengan UMNO sekarang. Ya, dia tidak bersama dengan PAS sekarang. Dia tidak bersama dengan Muhyiddin sekarang. Konon-kononnya dia parti yang bebas, pembangkang. Maka dia lawan, dia kata. Ya, tapi
Dia lupa bahawa Mahathir ini, ya, memang dia tidak lawan Muhyiddin, memang dia tidak lawan Najib, memang dia tidak lawan UMNO. Siapa yang dia lawan? Dia lawan Anwar Ibrahim. Siapa Anwar Ibrahim? Adalah Ketua Pakatan Harapan. Kalau UMNO dia lawan, Muhyiddin dia lawan, PAS dia lawan, ya, pengurusi Pakatan Harapan pun dia lawan, dia nak jadi apa sebenarnya? Di pihak mana dia sebenarnya? Selain daripada untuk diri dia. Ya, saya tak suka UMNO, saya tak suka PN, saya tak suka PAS, saya tak suka Anwar Ibrahim, tak suka PH, Anwar Ibrahim suka PH. Saya sepatutnya jadi ketua semua orang ini. Inilah Mahathir Mohamad. Ya. Pernah kamu dengar Anwar Ibrahim menyatakan secara terbuka, ya, tidak menyokong Mahathir Mohamad? Tidak, tak ada. Tapi Mahathir Mohamad berulang kali sebut, ya, Anwar tidak layak menjadi Perdana Menteri. Anwar mengetuai Parti Keadilan, parti bukan Melayu, maka tidak layak menjadi Perdana Menteri. Anwar tidak mendapat sokongan Sabah Sarawak. Ya. Anwar macam-macam lah. Ini keluar daripada Mahathir. Sebab itu dalam kajian sampailah dah jatuh pun mulutnya meratip nama Anwar Ibrahim. Sedikit pun, sepatah pun Anwar tidak pernah jawab, ya, apa yang disebut oleh Mahathir Mohamad. Masih lagi ada sikit lagi, ya, penghormatan yang disimpan oleh Anwar Ibrahim terhadap Mahathir Mohamad. Selalu Anwar sebut, ya, tak setuju dengan Mahathir Mohamad. Tapi kita kena akui Mahathir adalah sebahagian daripada kita dulu yang juga menjadi pemimpin kepada kita. Ya. Yang dah lepas, sudah lepas. Kalau beliau telah lakukan kesalahan, itulah sejarah mencatatkan bahawa Mahathir Mohamad adalah pemimpin yang gagal, ya, untuk menunjukkan kebaikan apabila diberi peluang di dalam Pakatan Harapan. Maka apabila beliau menunjukkan kegagalannya, adakah kita mahu ulangi kembali kegagalannya untuk membawa Mahathir kembali ke dalam Pakatan Harapan? Kalau itu yang saya sebut, inilah penilaian yang dibuat oleh rakan-rakan kita dalam Pakatan Harapan. Apabila beliau, ya, masing-masing melihat parti masing-masing tidak ada lagi pendirian yang jelas, ya, yang selalunya play safe apabila bercerita tentang Mahathir Mohamad. Ya, selalu nak main selamat. Ya. Kami bukannya tak sokong Anwar Ibrahim, tetapi kami tidak mahu bermusuh dengan Mahathir Mohamad. Kalau keadilan nak bermusuh, terpulang kepada keadilan. Bagi kami adalah parti yang baik, kami hendak sentiasa bersangka baik dengan Mahathir Mohamad. Kalau kita melihat secara zahir, wah, ini hebat. Betul lah, Islam ajar macam tu. Ya, dalam Islam kita kaedahnya macam tu. Kalau kamu ada musuh dengan orang lain, kamu jangan menghasut orang rakan kamu untuk bermusuh dengan orang itu. Ya. Sebab itu yang pemimpin, ya, beberapa orang pemimpin dalam Pakatan Harapan sebut, kalau keadilan bermusuh dengan Mahathir, janganlah ajak parti kami untuk bermusuh dengan Mahathir. Ya, kalau kita lihat pada zahir, betul lah caranya, ya. Betul lah caranya. Tapi kaedah politik tak sama. Ya. Pendirian tindakan politik, kita bukan suruh kamu bergaduh bermasam muka dengan Mahathir Mohamad. Ya. Keadilan bukan minta pimpinan, beberapa pimpinan yang lain untuk jumpa Mahathir Mohamad, maki hamun Mahathir Mohamad, sumpah seranah Mahathir Mohamad. Bukan itu. Kita hanya mahu tindakan politik itu dibuat dengan tepat. Bukan suruh kamu bermusuh, bukan suruh kamu kutuk Mahathir Mohamad itu siang malam. Kita tak minta kamu kutuk pun. Ya? Yang nak kutuk di bawah ni lantak dia lah. Tapi pimpinan tak payah kutuk. Yang kita perlukan pimpinan lakukan adalah tindakan politik yang bijaksana. Tindakan politik yang seia dan sekata. Tindakan politik yang berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui. Bukan Anwar Ibrahim minta kamu bergaduh dengan Mahathir. Anwar sendiri pun tak bergaduh. Anwar sendiri pun tak bergaduh. Mana mungkin Anwar nak hasut kamu bergaduh. Tetapi tindakan politik. Ya? Keadilan, tindakan politiknya yang jelas pada keadilan, kita menolak Mahathir Mohamad untuk dibawa bersama. Apatah lagi untuk diangkat sebagai bakal Perdana Menteri yang akan datang. Ya? Bukan kita nak suruh kamu bergaduh, maki hamun. Ha? Ini ada pimpinan yang sebut, kalau kamu yang bergaduh dengan Mahathir, kamu je lah bergaduh. Kenapa nak suruh hasut kami bergaduh? Ini bukan masalah isu bergaduh macam budak-budak. Ini politik, tindakan perlu dibuat berdasarkan satu kesatuan, persefahaman. Ya? Kamu boleh berbaik dengan Mahathir Mohamad, tapi
membawa Mahathir dan orang-orang ni yang dah jelas melakukan pengkhianatan, kecuali kamu tidak mengiktiraf bahawa Mahathir bukan pengkhianat. Ya. Sebab itu kita yakin ada beberapa pimpinan yang tahu bahawa Mahathir Mohamad ini di antara jelas, di antara orang yang menjadi punca kepada kejatuhan Pakatan Harapan, tetapi sanggup menegakkan benang yang basah, sanggup mempertahankan Mahathir Mohamad. Sedangkan satu persatu, bukan saja daripada keadilan, daripada Parti UMNO, daripada Parti Bersatu sendiri, yang mendedahkan bagaimana perancangan sebelum langkah Sheraton ini sebenarnya melibatkan Mahathir Mohamad. Ya, plan sebenarnya, ya, Perikatan Nasional itu, plan sebenarnya adalah untuk meletakkan Mahathir Mohamad Perdana Menteri di bawah kerajaan yang bukan lagi bernama Kerajaan Pakatan Harapan, asalnya nak konon-kononnya di bawah Perikatan Nasional. Tapi Perikatan Nasional itu Mahathir tak mau terima, tapi Mahathir nak jenama baru, iaitu Kerajaan Perpaduan. Tetapi masih lagi beliau nak menjadi Perdana Menteri. Ya, bermakna hasrat Mahathir untuk mencampak, membuang nama Kerajaan Pakatan Harapan ini daripada awal lagi. Daripada awal sudah ada niatnya, sudah ada perbincangan, mesyuarat, dan kita pernah dengar daripada audio-audio mesyuarat bagaimana mereka bincang tentang waktu bila sepatutnya kita boleh tinggalkan Pakatan Harapan. Ya. Muhyiddin nak tinggal segera, Mahathir kata bukan sekarang, boleh masa lagi untuk tinggal. Masing-masing ada perancangan, ya, seperti perompak lah, ya. Masing-masing memang bersetuju untuk rompak bank itu. Ya, sebahagian daripada geng-geng rompak ni kata kita kena rompak malam ini juga. Ada yang kata, oh bukan malam ini tak sesuai, bahaya malam ini, kita kena tunggu malam esok, ya, malam cuti dan sebagainya. Ya. Tapi nawai tu untuk merompak tu memang ada. Ya. Untuk nak buat jihad tu memang ada. Cuma timing. Sebab tu kita timing Muhyiddin dengan timing Mahathir ini tak berbeza. Akhirnya tuah menjabahi pada Muhyiddin. Ya. Muhyiddin lebih pantas mengambil peluang ini kerana pintu telah dibuka oleh Mahathir Mohamad. Pintu kerajaan Pakatan Harapan itu telah dibuka kuncinya oleh Mahathir Mohamad dan dibiarkan terdedah, maka pengkhianat masuk. Ya, maka pengkhianat masuk. Bukan saja yang masuk daripada kumpulan Muhyiddin dan juga Azmin, bahkan musuh-musuh yang kita sama-sama lawan dulu, yang sama-sama Muhyiddin kata dulu, yang Muhyiddin kata PAS parti ajaran sesat dan sebagainya, ya, PAS tidak boleh percaya, PAS ini parti ajaran sesat yang Muhyiddin sebut, ya, orang-orang inilah yang masuk menyerbu sekali bersama dengan Muhyiddin sekarang ini dalam kerajaan. Sebab itu saya katakan politik hipokrit. Tak kiralah Parti Bersatu, tak kiralah Parti Lebay, inilah hipokrit. Ya, inilah hipokrit. Ya, Parti Lebay pernah katakan UMNO kapi, UMNO tidak mendaulatkan Islam, UMNO mengekalkan perlembagaan penjajah. Apabila dikekalkan perlembagaan penjajah, maka inilah kerajaan Tagut, kerajaan kafir, menentang UMNO ada jihad mati, menentang UMNO adalah syahid, dan mati syahid tidak perlu dimandi, dikapankan dan sebagainya. Ini pandangan PAS kepada UMNO satu ketika dulu. Dan UMNO pun menjawab, PAS adalah parti yang sesat, parti yang menjual agama, parti yang menjual maruah Melayu, parti hanya bercakap pasal agama dan sebagainya. Ini hujah kedua parti. Tetapi kerana kuasa dan kedudukan, masing-masing lupa, masing-masing serbu masuk dalam rumah yang telah pun dibuka kuncinya oleh Mahathir Mohamad. Ya. Sebab itu saya katakan, kalau Mahathir tidak letak jawatan, maka pengkhianat tidak ada peluang untuk masuk. Walaupun pengkhianatan itu ada niat untuk nak khianat, tetapi peluang untuk berbuat demikian amat tipis sekali sekiranya pintu Putrajaya ini tidak dibuka oleh Mahathir Mohamad. Yang saya pelik, ada pimpinan Pakatan Harapan sendiri berulang kali sebut bahawa kalau Mahathir tak letak jawatan sekalipun, kerajaan PS itu jatuh. Ini saya pun tak tahu macam mana dia boleh bercakap sedemikian. Mungkin dia menganggap kita ni para penyokong, ya, bodoh-bodoh belaka. Ya. Macam mana kalau Mahathir tak letak jawatan, kerajaan PS boleh jatuh? Atas sebab apa dia jatuh? Ketika itu kita ada majoriti. Yang tinggalkan, yang tolak Mahathir hanya kumpulan Muhyiddin dan juga Azmin. Berapa orang? Ya, kita masih lagi ada majoriti. Sebab itu yang Tuan Agong nasihatkan Mahathir jangan letak jawatan. Pasal Agong pun tahu ketika itu kita ada majoriti. Tapi dia masih nak letak jawatan, rombak kabinet, maka tidak ada apalah. Kalau ada majoriti sekalipun, ianya terbubar. Sebab dah diletak jawatan dan kabinet dibubarkan.
Ya, walaupun ada majoriti tapi dah terbubar. Di ketika itu dah Perkhidmatan masuk. Ketika itulah masing-masing ada tawar-menawar menteri, JLC dan sebagainya. Ya, bila peluang ini dia buka, sebab itu kerajaan itu jatuh. Dalilnya sekarang kita lihat sekarang ni Muhyiddin. Terang-terang tak ada sokongan majoriti, masih lagi Perdana Menteri. Ya, kita bukan nak minta Mahathir buat sedemikian. Mahathir tidak perlu ikut ya sifat bacol Muhyiddin Yassin. Ya, kita tak mahu Mahathir berbuat seperti mana yang Muhyiddin Yassin buat. Ya, kerana tak perlu Mahathir berbuat seperti Muhyiddin buat. Mahathir ketika itu tidak perlu buat demikian kerana Mahathir ada majoriti. Tidak dibuktikan sebelum Mahathir letak jawatan, tidak ada bukti mengatakan kerajaan PH tidak ada sokongan. Ya, Parlimen tidak bersidang, tidak ada undi percaya, tidak ada undi tidak percaya berlaku, ya, dan tidak ada SD tanda tangan akuan bersumpah sebelum Mahathir letak jawatan. Tak ada akuan bersumpah pun yang menolak kepimpinan Mahathir Mohamad ketika itu. Bila berlaku akuan sumpah setelah Mahathir letak jawatan, setelah Perdana Menteri itu kosong, setelah kabinet dibubarkan, maka berlakulah ya akuan bersumpah selepas Mahathir letak jawatan, selepas Mahathir buka pintu untuk pengkhianat-pengkhianat ini memilih ya Perdana Menteri yang baru. Jadi macam mana nak katakan kalau Mahathir tak letak, kita jatuh? Saya nak tanya pimpinan, bagaimana? Ya? Apakah kamu bakal pemikiran kamu saja? Bila Mahathir jatuh, Azmin ada berapa orang, Muhyiddin ada berapa, JPS mungkin sokong Muhyiddin, yang ni mungkin sokong. Ini dalam politik bukan boleh main anggaran. Anwar Ibrahim bawa angka jumpa istana pun masih lagi tidak boleh dibuktikan ya, sebab belum bertemu lagi yang Tuan Agong. Belum dipersembahkan SD ke dan sebagainya. Tidak boleh dibuktikan. Kalau nak main anggaran, Anwar boleh sebut dia dah ada di majoriti, dia boleh jadi Perdana Menteri, tetapi belum dipamerkan ke bawah duit tuanku. Tidak ada peluang untuk menghadap ke bawah duit tuanku. Ya, bukan kita boleh main anggaran macam tu. Main anggap Anwar akan sokong, PAS akan sokong, GPS 18 akan sokong, Waris akan sokong. Tidak boleh macam tu. Hendak dibuktikan. Tapi faktanya sebelum Mahathir letak jawatan, tidak ada bukti sama ada di Parlimen ataupun di luar Parlimen untuk menunjukkan kerajaan PS tidak ada sokongan. Ianya terbukti dengan SD sahaja selepas Mahathir meletakkan jawatan. Jadi sebab itu hujah-hujah pimpinan dalam PH yang mengatakan kerajaan PH tetap tumbang kalau Mahathir tak letak sekalipun, itu hujah yang paling dangkal untuk membodohkan penyokong. Jadi penyokong-penyokong inilah yang tahu mereka diperbodohkan, cuba diperbodohkan, mereka tidak setuju berada dalam parti itu dan mereka mohon untuk menyertai parti keadilan. Ya, saya akui di Pahang saja sudah berapa banyak yang saya tahu mereka-mereka yang telah sertai keadilan. Saya sengaja tidak viralkan kerana kita nak jaga keharmonian di dalam parti kita. Ya? Sebab ini sesama rakan. Apa yang saya perlu, apa yang boleh nak saya banggakan kalau saya keadilan boleh menerima berapa ahli daripada Parti Amanah, tidak ada apa-apa yang perlu dibanggakan. Kalau daripada UMNO mungkin saya boleh bangga, UMNO masuk keadilan, saya boleh bangga dan saya boleh viralkan. Tetapi daripada parti rakan, DAP ke Amanah ke yang sertai Parti Keadilan, ya saya cuma boleh berkatakan syukur alhamdulillah, tapi nak diviralkan, nak dibanggakan, tidaklah, saya rasa tak perlu sangat untuk dibanggakan kerana kita masih lagi di dalam Pakatan Harapan. Ya, kalau nak tuduh Pakatan Harapan mencuri, ya, saya rasa nak tuduh Parti Keadilan ini mencuri ahli-ahli rakan, saya rasa ini satu tuduhan yang tak betul dan juga tidak tepat. Ya, kerana kita di Perempatan Rakyat dulu, kita bukan kerja kita nak curi ahli-ahli daripada rakan-rakan kita yang lain. Ya, dalam Perempatan Rakyat tidak berlaku suasana seperti ini kerana tidak berlaku keadaan seperti ini. Ya, dalam keadaan yang agak ganjil dan pelik, maka berlakulah tindakan beberapa ahli di kalangan kita yang agak ganjil dan juga pelik. Ya. Sebab itu saya katakan kalau ada yang mengatakan bahawa keadilan ni curi ahli dan sebagainya, saya rasa itu tidak ada tuduhan yang memang tak betul lah. Ya. Bila orang tu dah tak suka pada partinya, ya, kalau berada dalam partinya yang mengangkat, yang pemimpinnya bercerita tentang tentang Tun Mahathir, ya, kalau saya sendiri pun, saya pun tak boleh duduk lama dalam parti.
Ya. Contohnya dalam Parti Keadilan, ada pimpinan kita bercakap nak bawa juga Mahathir, mungkin saya juga tidak berada bersama Parti Keadilan. Ya. Sebab kita tahu, kecuali kita tidak tahu, ataupun kita diperbodohkan, ataupun kita tidak ambil tahu. Tapi kita tahu siapa itu Mahathir Mohamad. Dan kita dah lihat pemerintahannya. Yang paling panjang 22 tahun, yang paling pendek 22 bulan. Apa lagi yang perlu kita nak perlihatkan untuk nak kita kenal manusia bernama Mahathir Mohamad ini? Ya. Hari ini dia bicara tentang dia sanggup masuk UMNO. Dengan letakkan syarat-syarat. Bermakna sekarang ini, ya, musibah yang melanda Mahathir Mohamad ini adalah satu musibah yang sedang mengaibkan di beliau, ya, yang sedang menelanjangkan beliau sedikit demi sedikit. Maksudnya tidak ada parti lagi yang boleh terima Mahathir Mohamad. Ya, sebab itu beliau bercakap seperti orang yang dah nyanyuk, ya, seperti orang hilang akal fikiran. Ya, UMNO tak pernah offer pun untuk Mahathir masuk UMNO. Tiba-tiba Mahathir kata, saya masih lagi sayang UMNO, saya boleh terima masuk, saya boleh lagi masuk UMNO dengan meletakkan beberapa syarat. Ya, ini sama seperti macam kisah, ya, kita nak meminang anak dara orang, ya, ya, sedangkan di pihak keluarga sana tak pernah pun tawarkan kita untuk menjadi menantu, untuk nak terima sebagai menantu. Tak pernah cerita pun, bahkan perempuan tu mungkin tak kenal kita pun. Tetapi kita nak tunjukkan kita hebat. Ya, kita pun bercerita di kedai kopi, aku sebenarnya kalau nak kahwin dengan keluarga, ya, sipolan-sipolan itu, aku boleh kahwin tapi dengan syarat. Ini dia, aku nak perempuan ini mesti bertudung, aku nak perempuan yang letak syarat, ya. Tunjuk dalam kedai, cerita dalam kedai kopi, seolah-olah hebat. Sedangkan perempuan keluarga tu tak kenal pun dia. Ya, tak pernah offer pun jadi menantu. Tak nak berkenan pun dia. Ya. Tiba-tiba dia boleh kata, oh, saya boleh kahwin dengan dia, tidak masalah, saya boleh kahwin dengan dia. Tapi syarat saya, perempuan ini mestilah pakai tudung, perempuan ini mesti seorang yang bekerja, perempuan ini mestilah macam ni, orang letak syarat. Nak tunjuk dalam kedai kopi dia ni seorang hebat. Sedangkan ini orang kata perasan. Ya, inilah perasan. Ini yang berlaku pada Mahathir Mohamad. Orang yang perasan, UMNO tak offer pun. Ya. Dia tak tahu ke UMNO setiap hari dia kutuk dia. Ya. Tapi dia perasan. Dia kata dia boleh masuk UMNO tapi dengan syarat-syarat sebagainya. Ya. Jadi dia dah nampak bahawa dia tidak boleh nak memperdaya, ya, Perkhidmatan Harapan selagi keadilan berada dalam Perkhidmatan Harapan. Percayalah saudara, selagi keadilan bersama, ya, selagi keadilan berada dalam Perkhidmatan Harapan, insya-Allah Perkhidmatan Harapan akan terpelihara daripada hasutan dan tipu daya manusia bernama Mahathir Mohamad ini. Ya, walaupun ada satu dua suara sombang daripada rakan-rakan kita, tapi percayalah suara dua sombang ini kalau semakin lama mereka lantang bersuara, percayalah semakin lama ahli-ahli mereka akan bertambah berkurang. Ini pun dah ada 2-3 adun saya dengar, ya, yang telah pun keluar daripada parti mereka. Sebab apa? Kenapa ini berlaku? Ya, bukan kerana mereka keluar masuk UMNO. Ya, bukan kerana mereka keluar nak jadi exco di pihak kerajaan yang memerintah. Tak ada, mereka keluar dari parti mereka. Kenapa? Kerana mereka lihat sendiri sikap pimpinan yang hanya pentingkan diri sendiri, yang hanya mimpikan jawatan menteri yang mereka rasa tak puas jadi menteri, yang mungkin ada sebab-sebab tertentu. Yang terutama budi dengan Mahathir Mohamad ini sanggup mengenepikan majoriti pandangan ahli-ahli parti mereka sendiri yang ikut mereka dalam waktu mereka susah. Ya, tapi mereka dah jadi menteri, mereka masih lagi tak kenang ataupun tidak ingat ataupun tidak dengar pandangan penyokong-penyokong yang mengangkat mereka, tetapi mereka duduk cerita, duduk mengampu Mahathir Mohamad ini. Ya, apakah mereka rasa terkilan kerana hanya dapat menjadi menteri, ya, dengan ada bodyguard dan juga driver hanya selama 22 bulan? Ya, mereka rasa galat. Bagaimana perasaan pada penyokong yang tak dapat apa-apa ini? Ya, kamu sekurang-kurangnya kamu dah jadi menteri. Sekurang-kurangnya kalau kamu hilang menteri sekalipun, kamu masih lagi ahli parlimen. Kamu ada harapan untuk menerima pencen ahli parlimen kalau kamu tidak berpolitik. Bagaimana penyokong-penyokong yang tidak ada apa-apa di bawah, yang setia dengan perjuangan ini? Mereka setia dengan kamu sewaktu kamu membangkang. Mereka angkat kamu sewaktu kamu menjadi kerajaan. Dan sekarang ini jatuh di kriminaliti. Mereka masih lagi bersama parti kamu.
tiba-tiba dalam keadaan sekarang ini kamu bercerita tentang bapa segala pengkhianat Mahathir Mohamad. Kamu nak bawa balik bapa segala pengkhianat ini dalam Pakatan Harapan kerana kamu mungkin tuan budi, kerana bapa segala pengkhianat ini angkat kamu jadi menteri. Ya, ini yang kamu nak pamerkan sebagai seorang pemimpin. Sebab itu saya tak pelik kalau lagi lantang mereka bercakap tentang Mahathir Mohamad, maka bertambah kuranglah ya penyokong-penyokong dalam parti mereka sendiri. Tak kira dalam parti keadilan sekalipun. Ya, walaupun dalam parti keadilan itu kalau telah ada satu dua pemimpin yang bercakap dan memuja Mahathir Mohamad ini, yakinlah mereka akan kehilangan penyokong-penyokong mereka itu sendiri. Ya, sebab itu jangan salahkan orang lain kalau ahli kamu semakin kurang, kalau kamu sendiri tahu kenapa mereka keluar. Tapi kamu tidak mahu memperbaiki keadaan ini, mungkin keegoan, ya, mungkin malu nak mengaku kesilapan kamu, maka seharian kamu meratip nama Mahathir Mohamad, seharian kamu pertahankan Mahathir Mohamad. Ya, bagi kami alhamdulillah, bagi keadaan kita tidak ada resah gelisah sekalipun. Ya, Anwar jadi Perdana Menteri itu soal lain, Anwar tak jadi Perdana Menteri itu pun soal lain. Kita tetap bekerja untuk menghadapi pilihan raya. Dan kita tetap akan menentang pengkhianat bukan sahaja Muhyiddin, tetapi orang yang membuka ruang kepada Muhyiddin menjadi pengkhianat iaitu Mahathir Mohamad juga akan kita tentukan bahawa tidak berada dalam Pakatan Harapan. Kalau Pakatan Harapan entah macam mana satu hari nanti mungkin menerima pejuang ini berada dalam Parti Pakatan Harapan, orang Mahathir ini berada dalam Parti Pakatan Harapan, ya, percayalah di mana saja calon-calon pejuang ini bertanding, kalau tidak ada calon Pakatan Harapan, akan ada satu kumpulan yang akan menentang mereka ini. Percayalah, mereka tidak akan dapat selesa dan tidak akan menang, ya, di bawah Pakatan Harapan. Mereka tidak akan menang di bawah Pakatan Harapan, tapi mereka akan dikalahkan oleh satu kumpulan lain yang mungkin bukan dari Pakatan Harapan, ya, tapi ada satu kumpulan lain yang akan menentukan bahawa Mahathir Mohamad dan juga kumpulan-kumpulan yang ini tidak akan mudah untuk menyertai pilihan raya akan datang. Walaupun dengan cara menggunakan simbol parti lain, ya. Tak kisahlah kamu nak pakai parti apa pun, tetapi orang Mahathir Mohamad ini sudah kita kenal. Ya. Kalau anjing sekalipun kalau dipakaikan topeng kepala lembu, ya, anjing tetap anjing. Dan kita kenal bunyi anjing macam mana. Dan kita kenal bunyi lembu macam mana. Tak payahlah kita selimut kepada anjing ini dengan memakai kepala lembu kepada anjing, ya. Jadi sebab itu saya katakan masih tak lewat, ya, untuk kita memperkuatkan parti kita sendiri. Ya. Bagi Parti Keadilan, kami tidak lagi berselindung dalam membuat keputusan. Kami tegas, ya, dan kita sentiasa berkempen kepada semua ahli keadilan. Ya, seperti mana saya sebut sebelum ini, saya menyeru sekarang ini Masyarakat Agung Tahunan MATC keadilan telah pun kembali bermula, ya, telah dibenarkan bermula. Yang sebelum ini ditangguhkan kepada bulan 10, sekarang ini telah pun bermula dari Februari sehingga berakhir pada bulan Mei ini. Ya, seluruh cabang di Malaysia, ya, seluruh cabang di Malaysia diwajibkan untuk mengadakan Majlis Masyarakat Agung Tahunan Cabang ataupun MATC. Dan sekali lagi saya seru, ya, seperti mana yang saya seru berulang kali, saya minta setiap cabang, saya merayu setiap cabang, ya, yang menolak Mahathir Mohamad ini, jangan hanya menolak di media sosial, jangan hanya menolak di kedai-kedai di warung-warung kopi, tetapi kita nyatakan dengan tegas, dengan jelas dalam Masyarakat Agung Tahunan Cabang masing-masing, bawa satu usul, ya, tak perlu ramai. Seorang saja bangkit satu usul di dalam Masyarakat Agung Tahunan Cabang, sama ada AMK, wanita ataupun dekat cabang, bawa satu usul untuk mendesak Parti Keadilan Rakyat agar tidak mengadakan kerjasama dengan kumpulan Mahathir Mohamad ini. Ya, kalau kita ada 222 cabang seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak, kalau kita dapat sebahagian, kalau dapat 2/3 majoriti pun sudah hebat. Tapi saya rasa hampir 100%, saya yakin hampir 100% cabang seluruh Malaysia tidak ada yang menerima Mahathir Mohamad ini. Maka tunjukkan kekuatan kita. Tunjukkan kita jelas, tidak play safe dengan ahli-ahli kita di kalangan kita. Bawa satu keputusan, usul di dalam Masyarakat Agung Tahunan Cabang masing-masing, termasuk wanita dan juga AMK, untuk mendesak Parti Keadilan Rakyat memutuskan sebarang bentuk kerjasama dengan Mahathir Mohamad dan sekutunya.
Ya, kalau Anwar Ibrahim itu seorang tokoh yang orang kata pemaaf tahap dewa, yang mungkin kita khawatir akhirnya Anwar terima juga Mahathir ini. Ya, tetapi dengan kekuatan kita di peringkat cabang, dengan suara kita di peringkat cabang, akan kita pendengarkan dalam kongres ataupun convention keadaan di akhir nanti bahawa usul untuk menolak Mahathir Mohamad ini akan dibawa ke dalam kongres dan sudah pastinya akan diperbahaskan dan kita akan saksikan di mana Parti Keadilan dalam sejarah pertama kalinya secara terbuka, secara lantang kita akan menolak Mahathir Mohamad. Ini kita mahu saksikan dan ini kita mahu keadilan lakukan, ya, supaya maruah Parti Keadilan ini terjaga. Kita tidak lagi mahu jadi parti yang terpedaya dengan manusia munafik seperti ini, ya, yang menghancurkan mandar rakyat, yang menghancurkan kepercayaan rakyat, yang menghancurkan perjuangan rakyat berpuluh tahun untuk kita melaksanakan reformasi, tetapi hanya sekelip mata saja dihancurkan oleh diktator tua yang bernama Mahathir Mohamad ini. Harus kita laksanakan, wajib kita laksanakan di peringkat cabang, bawa usul ini dan sebarkan seluas-luasnya supaya usul ini menjadi satu usul yang wajib diadakan di setiap cabang sekiranya kita benar-benar ikhlas untuk menolak Mahathir Mohamad. Ini saja pesanan dari saya. Cukup sampai di sini saja. Terima kasih banyak kepada rakan-rakan yang bersama bersama saya pada malam ini. InsyaAllah kita akan bersiaran dalam mungkin dalam tajuk yang lain, dan satu saja pesanan saya sampaikan, ya, maklumat ini kepada rakan-rakan yang lain yang paling penting dalam Mesyuarat Agung tahunan yang telah pun, ya, bermula sekarang ini. Beberapa cabang telah pun bermula. Di cabang saya sendiri, saya belum tetapkan tarikh, dan insyaAllah sekiranya cabang saya selaku ketua cabang dalam Mesyuarat Agung tahunan nanti, kalau tidak ada arahan menentang, kita akan buat live, ya, dalam ucapan perasmian cabang, ya, di mana saya akan sekali lagi menyeru, ya, perwakilan-perwakilan di cabang saya, ya, untuk memahami mengapa kita perlu mengambil tindakan menolak Mahathir Mohamad ini. Dan saya harap seruan itu akan sampai di segenap seluruh cabang di seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan juga di Sarawak. Jangan takut berkeputusan. Tunjukkan bahawa keadilan adalah parti yang tidak mudah tunduk dengan diktator bernama Mahathir Mohamad ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.